Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, we're still missing 2 people tapi teacher nak mula je lah Okay, hopefully mind you dah kembali kepada sekolah. And for today teacher nak buat discussion of your exam question hari tu. Your exam paper, teacher akan review dan teacher akan return lah nanti. Okay, and markahnya insyaAllah will be available by next week. So nanti dah available boleh check lah. Alright, I haven't review all of your answers yet. Teacher dah tengok yang form 3 dengan form 5 dulu. Okay, but once I've reviewed them, teacher dah letak markah, teacher akan return lah. So you can check your email later. Alright. Untuk syllabus, okay, we do have remaining the last chapter kan. I don't remember exactly kat mana teacher stop hari tu. Does anyone remember? Teacher habis sampai mana? I remember kita dah masuk chapter 15. Dah ke belum? Tak ada orang ingat? Dah. Dah teacher berhenti sampai mana? Dah habis belum eugenesis? 15.2 rasa last. Okay, teacher finish spermatogenesis and oogenesis ikut yang apa tu? Video yang teacher share, I think. Alright, so next class kita akan sambung after our discussion of the exam paper. Teacher akan sambung with the remaining chapter 15 lah. Cuma plannya untuk what's next is sebab according to the news you akan berada di form 4 sehingga March. So kita mungkin akan masuk chapter form 5 lah as well. Walaupun apa tu nak cakap, walaupun kita dah kita right on track with your syllabus, tapi after we are done with probably revision untuk your semester exam, kita mungkin akan spend a few time lah, a few classes untuk revision for your semester exam. Tapi chances lah kita mungkin akan terus masuk kepada syllabus form 5. Okay, walaupun dia tak ada buku teks. So teacher akan share nanti kalau if that's happening, sebab bulan 3 tu lama lagi ni. So if that is happening, then mungkin teacher akan share pada you the soft copy of the textbook ikut chapter, okay, supaya whenever you return to school, probably next year lah, kita akan ada banyak masa untuk buat eksperimen, okay. So be ready for that as well sebab kita tak banyak dah tinggal untuk chapter form 4. We only have half a chapter remaining dan chapter ni tak banyak yang teacher perlu discuss. However, kita akan go through the questions dalam buku teks you sebab kalau you masuk webinar untuk form 5, SPM, score A, program score A tu sepatutnya you masuklah, ambil kesempatan untuk masuk. You akan dengar banyak kali the penceramah bagi tahu, okay, untuk SPM rujukan utama you ialah buku teks. Buku teks wajib you kena habiskan dan wajib kena khatam semua konten dalam buku teks. Okay, and questions dalam buku teks wajib untuk semua pelajar try. Alright, try jawab dan familiarize yourself dengan the answers sebab you ada access kepada answer scheme. Okay, so yang tu teacher minta tolong pastikan buat jangan pandang rendah buku teks you sebab buku teks tu dibina berdasarkan syllabus you. Dia sumber rujukan utama untuk soalan-soalan SPM. Okay, so be ready for that lah. Okay, kalau teacher tiba-tiba masuk chapter form 5 tu, just be ready. Okay, dan jangan lupa lah sebab tahun depan apa yang teacher dah ajar, teacher tak akan go through balik lah. Okay, alright, let's start with attendance macam biasa. Okay, so kalau teacher panggil tolong menjawab if you are around. Abdul Aziz. Ada teacher. Okay, Alifi. Alright, Aisyah Akila. Teacher. Okay, Farah Elisa. Ada teacher. Ada. 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 Okay, Hazika Husna. Hazika Husna ada? Ada yang pergi vaksin atau pergi
Klinik ke? Vice President, ada yang inform you? Tak ada. Tak ada? Okay, Izzah Najiha? Ada teacher. Okay. Masya Damia? Ada. Okay. Hamzah? Hamzah Syamil? Ada je. Okay. Zul Arshad? Ada teacher. Okay. Adam Hafiz? Ada teacher. Amir Syami? Ada teacher. Fahim? Ada. Iman Imran? Ada teacher. Okay. Syamil Danish? Ada teacher. Ain Sabiha? Ada. Okay. Amni Dalila? Ada teacher. Awada? Ada teacher. Okay. Fatin Amira? Ada teacher. Anim Najiha? Ada teacher. Nadra Batrisha? Ada teacher. Okay. Nurul Anis? Ada. Okay. Tengku Hazwani? Okay. Adib? Ada teacher. Okay. Wanu Alia? Ada. Okay. Wanu Nabila? Ada teacher. Okay. 20. Hazika Husna ada ke tak ni? We do have 26 people. Ada tambahan soalan. Well, never mind. Okay. For today, teacher akan share kertas exam you hari tu. Dan teacher akan panggil nama lah untuk sesiapa yang teacher berkenan untuk jawab. Okay, we do have more than 25 questions. So akan ada pelajar yang kena 2-3 kali lah. Alright, itu pun kalau sempat kita habiskan untuk hari ni. Alright, ini soalannya. Okay, untuk ujian semester, I do not know how it will be. Ada kemungkinan pelajar akan kembali ke sekolah just to sit for the exam. Ada kemungkinan sebab soalan ujian semester sudah pun dibuat. Okay, however, chances are ujian semester you tak akan objektif je lah. Okay, definitely akan ada soalan-soalan structure either offline atau online. Okay, so do be ready. Sesiapa yang skor markah rendah untuk this particular exam, chances are pengetahuan asas you sangat-sangat lemah lah sebab soalan-soalan objektif kalau mengikut SPM punya format yang baru ke SSM, okay, it should only go up to menganalisa, I think. Okay, so hanya ada 3 aras pemikiran untuk soalan objektif. Alright, you hanya ada pengetahuan, pemahaman dan analisa. As far as I remember. Analisa itulah yang kita consider soalan kebat. Okay, dan dia akan ada roughly lebih kurang 5 ke 10 soalan daripada 40 soalan tu. So, untuk soalan-soalan lain, 30 lebih soalan tu will be basic questions macam yang you jumpa dalam exam, this particular exam. So, sesiapa yang tak dapat skor tu bermaksud pengetahuan asas you sangat lemah. Bear in mind, teacher mention banyak kali format baru SPM, KSSM sangat susah untuk bantu pelajar-pelajar lemah. Okay, sebab soalan-soalannya untuk sekejap teacher kena jawab. Hello? Salam ya. Ya saya, siapa yang pun sebab saya ada kelas. Kalau tengah deal lagi untuk dapat tarikh, tapi kalau parents boleh bawa walk in, boleh je. Kalau untuk pergi walk in di mana-mana tu tak apa. Tak apa sebab dia akan tak payah tunggu sekolah. Kalau boleh walk in je.
Tak apa, nanti kita akan tally balik lah dengan data sebab kalau budak vaksin dia akan masuk Mas Sejahtera kan. Nanti kita akan check balik lah dengan Mas Sejahtera dia. Kalau tak kita akan cuba vaksin di sekolah jugalah. Tapi kalau tak ada tarikh lagi. Kalau boleh dapat di rumah, lagi baik dapat di rumah lah. Okay. Okay, sama senang. Okay, I'm sorry about that. Sebab sekarang form 5 nak kena masuk sekolah kan. So everyone is kalut dengan vaccination. You guys tak apalah, selamat lagi duduk kat rumah. Okay, can you still hear me and see me? Boleh nampak kan? Boleh. Yes. Alright, let's proceed with this. Cuma yang teacher mention tadi, nak tak nak sebab you dah berada di form 4, hujung form 4 dan akan masuk form 5 tahun depan. Whether you like it or not, you do have to continue dengan biology, dan biology ada 2 kemahiran yang you perlu kuasai, which is menghafal dan memahami. Itu yang basic, okay? Basic sangat-sangat. Alright, untuk further than that, sebab soalan-soalan kertas 2 apparently akan makin menyerupai soalan-soalan PT3. Okay, according to semua webinar yang teacher masuk, untuk paper 2 SPM akan ada sehingga aras mereka cipta. Okay, so itu soalan-soalan yang akan kebat lah. Macam PT3 you, dia bagi bahan-bahan atau dia bagi situasi, you kena come up with your own solution to the problem. Okay, so kita akan ada that kind of questions dalam SPM. Bermaksud aras-aras rendah macam pengetahuan dan pemahaman tu akan jadi benda core untuk you bantu dapat at least lulus. Okay, soalan-soalan kebat akan membezakan pelajar A biasa dengan A+. Pengetahuan akan membantu you lulus, pemahaman akan bantu you dapat A. So you decide lah you nak berada di mana, nak dapat A ke, B ke, C ke, D ke. Okay, but buku teks kena baca dan hafal all the structures, especially structure, functions dan characteristics. Okay, yang tu kena tahu benda-benda basic. Alright, kita akan terus kepada question. Soalan 1 ini, satu yang teacher selalu bagi tahu pelajar whenever you look at questions, especially untuk soalan-soalan structure, tapi berguna juga untuk soalan objektif, you do have to be able to tell which topic you are looking at. Sebab pengetahuan tentang topik akan bantu you narrow down jawapan mana nak bagi. Okay, selalu student akan datang jumpa teacher dia nak apa sebenarnya? Itu dia nak apa tu perlu datang daripada knowledge of topik apa ni sebenarnya you nak jawab ni. Okay, so make sure whenever you look at question, pastikan you tahu topik apa you tengah tengok. Alright, kalau you tengok kat sini, ini obviously topik respiration lah. Okay. Okay, untuk question 1, teacher nak dengar daripada you are to argue kenapa jawapan you betul dan options yang lain tu apply untuk what process. Alright, kita mula dengan, teacher mula dari bawah lah, Wanu Nabilah. Ada tak masuk? B. Wanu Nabilah mana jawapan dia ialah? B. B, okay. Alright, can you give me the formula for aerobic respiration? Right, read out the word formula, word equation. Glucose plus oxygen produce carbon dioxide plus water plus energy 2898 kilojoule. Dapat apa? Carbon dioxide plus water plus energy. Okay. Alright anak-anak, kalau dalam exam, alright, this particular equation mungkin you akan perlu, you might be required to be able to produce, okay? Sebab pengetahuan untuk biology at least word equation perlu tahu, alright? Chemical equation kalau ada dalam buku teks sahaja you perlu tahu. Kalau tak ada dalam buku teks, then there is no need for you to memorize the chemical equation. Although untuk this particular equation, chemical equationnya mudah saja, okay? Chemical formulanya glucose basic, pelajar kena tahu. Alright, ini glucose, alright?
Kalau you diminta tulis word equation atau read out the word equation, tolong jangan campur formula chemical dengan perkataan. Okay, jangan pergi glukos tambah O2, salah. Alright. Word equation wajib tulis semualah, semua dalam bentuk word. Alright, jangan permudahkan. Dan hari tu masa webinar biology, topik ni teacher rasa atau teacher tak ingat topik apa, but ada pelajar yang tanya dalam chat, cikgu ATP tu apa? Ini benda yang sangat basic, tolonglah pay attention kepada apa yang you baca anak-anak. Okay. ATP ni ialah bentuk tenaga dalam badan you yang digunakan. For those of you yang masih tak tahu. Alright, tiba-tiba terjumpa perkataan ATP. NATP tak perlu hafal nama penuh dia. Dia adenosine triphosphate. Tapi sebab ATP dalam biology tak ada dah perkataan lain, hanya refer kepada dia, selalunya diterima sahaja if you only write down ATP. Okay, so make sure you tahu. Dan yang kawan you baca tadi, jumlah tenaga yang dihasilkan tolong peka. Okay, nombor-nombor yang dia sebut dalam buku teks you tu ada reason kenapa dia sebut. Alright, so kalau you tengok dekat sini, untuk aerobic respiration, aerobic bermaksud respiration occurring in the presence of oxygen. Okay, dan occurs in cytoplasm and mitochondria. Siapa tadi? Nabilah, apa yang salah dengan statement A? Apa teacher? Apa kesalahan dalam statement A? You cakap yang betul tadi ialah B kan? Okay. Oh, yang tidak benar. Which is not true. Okay, not true. You cakap B. Okay, betul. Sebab dia produce water. Okay. Yang lain semua betul. Occurs in cytoplasm and mitochondria. Disebut ke dalam buku teks you? Statement A tu salah tu. Teacher pun tak tengok soalan. Sebut. Dia sebut occur in both cytoplasm and mitochondria. Okay. Sekejap. Ini new syllabus yang sometimes teacher pun tak familiar with. Okay. Sebab dia pecah kepada dua. Alright. Kalau dulu kita buat perbezaan bahawa aerobic and anaerobic respiration boleh bezakan in terms of di mana dia berlaku. Alright, sekarang you do have to be more careful sebab untuk aerobic respiration, sebab dia ada dua proses. Dalam buku teks you dia sebut glycolysis and oxidation which occur in different places. Okay, oxidation of pyruvate tu berlaku di mitochondria sebab enzimnya ada di situ. Okay, untuk anaerobic respiration dia tak melibatkan oxidation, so dia tak berlaku dalam mitochondria. Alright, it take place mostly dalam cytoplasm sahaja. So itu beza dia. Tapi sebab buku teks you sebut specifically, you kena sebut tempat tu spesifik lah. Okay, cytoplasm and mitochondria untuk aerobic respiration. Okay, sebab yang lain semua betul, tak ada masalah kat sini. Alright, but if you can see, ini soalan basic aras pengetahuan sahaja. The moment you boleh hasilkan this particular word equation, sebab tu teacher tanya suruh sebut word equation tadi. If you can produce this word equation, you would be able to tell correctly lah. Okay. Alright, thank you Muhammad Nabila. The answer here is B. Okay. Alright, question number 2. Abdul Aziz. Yes, teacher. Jawab. Apa jawapan untuk soalan 2? C. Bronchial tube is blocked. Bronchial tube is blocked. Okay, kalau you tengok dia tanya pada you apa cause asma. Ini pun pengetahuan sebab this disease is discussed dalam buku teks you. So pelajar-pelajar, pentingnya pengetahuan in terms of menghafal. Alright, dia cerita dalam buku teks you beberapa disease. You ada asma, chronic bronchitis dan emphysema. So dia tak akan keluar daripada syllabus untuk soalan-soalan asas. Bronchial tube become smaller tu penyakit apa, Aziz? Oh, Aziz. Yeah. Ini describe penyakit apa? Tak ingat, teacher. Tak ingat. Lepas tu, macam mana boleh tahu asma tu ialah C?
Sebab dia sebab Ah. sangat Apa dia? Anak, pengetahuan tentang penyakit dalam biologi is antara benda paling basic juga. Kalau you tengok semua topik biologi, dia ada di belakangnya tu health issues related to the system. Sebab you belajar sistem apa yang membantu manusia berfungsi dengan betul. Okay, and if there is a problem with the system, you akan dapat penyakit. So basicnya penyakit ni yang teacher sebut sebelum ni, you kena tahu, okay, nama, name of the disease, alright, symptom. Okay, apa symptoms untuk penyakit tu, alright, and possible treatment. Apa possible treatments yang ada? Ini benda basic yang pelajar mesti tahu tentang penyakit-penyakit yang terlibat and ways to prevent. Okay, prevent. Ini antara benda basic. Kalau kita bercakap pasal structure, if you are given, let's say, a structure of cell, you kena tahu organelle, then benda basic untuk organelle yang you kena tahu ialah nama, characteristics dan function. Itu benda basic. Okay, name, characteristic, function. NFC tu kita sebut. Okay, itu 3 benda basic yang you kena tahu. Kalau penyakit, you do have to know name, symptoms dan cause ni. Apa symptom dia atau apa penyebab dia. Okay, treatments dan apa prevention dia kalau ada. Ini untuk penyakit. So, teacher minta tolong tengok dalam buku teks you for this particular topic, dia ada gambar. Gambar tu patutnya membantu pelajar. Selalunya words ni susah untuk kita hafal, tapi gambar tu boleh bantu you imagine, okay, condition of the disease. Kalau you tengok dalam buku teks you, dia tunjuk on page 138, okay, bronchiole of asthma patient, bronchiole of chronic bronchitis patient, and then alveolus of emphysema patient. Okay, kena tahu basic characteristics, macam mana rupa penyakit tu. Betul dah, tak salah pun jawapan Aziz tadi. Tapi kebolehan untuk explain yourself bila you tengok soalan objektif akan bantu you jawab soalan structure. Teacher bagi tahu pelajar all the time, bila jawab soalan objektif, memang main point you ialah untuk cari jawapan yang betul. Tapi masa buat soalan objektif, learn to argue the wrong answers tu. Kenapa wrong answers tu salah? That will help you explain things. Okay, itu akan bantu pemahaman you. Alright, so kalau macam ni, teacher selalunya akan tanya, A ni penyakit apa? B ni penyakit apa? C ni penyakit apa? D ni penyakit apa? Itu biasanya kita akan buat bila you go through soalan objektif. Okay, soalan objektif most of the time tak akan membantu pelajar improve their knowledge but that much. Okay, bukan knowledge, their understanding that much. Dia hanya akan bantu knowledge sahaja unless you argue with the question. Okay, so jawapan dia betul. Alright, bronchiole tube is blocked. Kalau you tengok dalam buku teks you, dia tunjuk air passage narrows, bronchiole wall of the patient becomes swollen and thick. Betul ke tu? Dia beza dia tak jauh dengan chronic bronchitis. But I would rather go for sekejap nanti saya tak buka buku teks. Okay, kalau you tengok dekat sini, these two diseases, they are usually very similar. Dua penyakit ni. Penyakit asma dan chronic bronchitis. Itu pentingnya bila nampak gambar yang similar, perlu baca pula lah kepada explanation dia. Dia kata, in chronic bronchitis, bronchiole becomes inflamed, swollen and blocked.
For asthmatic patient, bronchial walls become swollen and thick. The opening becomes smaller and air passage becomes narrower. Betul ke tak jawapan Aziz tadi? Aziz, betul ke Salah. Aziz? Ha? Salah. Salah. Jadi, apa jawapan A. dia? A. Okay. Basic ni. Ini pengetahuan sahaja. Ini bukan soalan pemahaman. Okay. Dia hanya perlu tahu. Sebab tu you kena master these 4 things. Okay. Kalau tak tahu benda 4 ni, chances are soalan objektif pun dia tak boleh jawab anak. Alright. Untuk alveolus, biasanya dia melibatkan penyakit emphysema lah. Emphysema memang mengganggu alveolus. Kalau kita tengok alveolus in the emphysema patient becomes inelastic. Okay, they loses its shape. So dia tak boleh nak expand macam biasa. Okay. Alright. Itu untuk question 2. Question 3. Wano Alia. D. Apa dia? D. D. What causes oxygen debt to occur? Alright. Boleh cerita pada teacher apa tu oxygen debt? Entah. Bila oxygen debt berlaku? In what situation? Kalau oksigen badan perlu oksigen melebihi had dia. Lebih had apa? Melebihi had apa Wan Alia Fakihah? Bila tu berlaku badan perlu oksigen melebihi had dia tu? Kalau buat exercise vigorous activity. Okay. So, kalau berlaku oxygen debt, apa yang akan berlaku pada badan you? Sel akan buat apa dalam situasi oxygen debt anak? Wan Nur Alia Fakihah? Macam mana sel adapt dengan keadaan tu? Bila oksigen melebihi apa yang boleh disupply, sel buat apa dalam situasi tu? Sel buat fermentation. Fermentation apa? Lactic acid fermentation. Nampak tak? You akan bermasalah bila teacher minta you explain. Sebab pengetahuan you hanya sekadar pengetahuan, you tak ada pemahaman. Anak-anak lain yang tak mampu nak jawab macam Alia Fakihah tadi, ketahuilah bahawa anda sangat jauh daripada A anak. Sebab untuk soalan SPM, paper 1 hanya 40 markah. Paling banyak percentage dia boleh bagi ialah 25% sahaja. 25% tu tak akan membantu you lulus pun. Okay. Sebab markah banyak berada di kertas 2. Kertas 2 peratusannya ialah 50%. You score kertas 2 alone you dah lulus biology you. Sebab tu pentingnya bila belajar biology, baca dan cerita dekat kawan-kawan. Sebab itu akan bantu you explain. Alright. Betul. What causes oxygen debt is D. Okay. Oxygen debt occur when the oxygen demand, keperluan oksigen badan you melebihi apa yang badan boleh bagi. Okay. Meaning that you guna oksigen lebih lah daripada biasa. Banyak mana yang badan you boleh pump. Okay. Your heart normally, heart rate you kita boleh increase untuk supply more oxygen. Tapi pun ada limit lah setakat mana dia boleh supply. Okay. When there is not enough oxygen, dah increase heart rate pun masih tak cukup oksigen, then your body will switch to
anaerobic respiration lah. Cuma tolong fahami bahawa anaerobic respiration will only occur to cells yang menghasilkan atau menggunakan tenaga yang banyak. Alright, ini bukan the entire body. Bila you buat rigorous activity, selalunya yang akan switch kepada anaerobic respiration selalunya ialah muscle sahajalah, muscle di kaki atau tangan you. Alright. Teacher tanya tadi sebab kalau soalan ini ialah soalan structure, chances are dia akan ada lah tu. Alright, dia akan tanya what cause oxygen debt and how do body respond atau how do body overcome the problem. Okay. And satu lagi benda yang akan ditanya ialah what will happen to your body to pay for the oxygen debt. Apa yang badan kena buat untuk bayar oxygen debt tu, anak-anak? Acid. Anda? Tak ada orang nak explain? What will have to happen to the body to repay the oxygen debt? What does your body atau your muscle do to repay the oxygen debt? Soalan kuat tu, soalan basic. Cuba buka buku teks, ada ke tak buku teks ni? Ada. Dekat mana? Pasal oxygen debt. Page 119. Okay, apa yang dia cakap? Glucose breakdown into lactic acid energy. So badan kena buat apa? Susah lah kat sini. Apa yang badan kena buat untuk bayar oxygen debt? Ada disebut tu dalam buku teks you tu. Duk tengok ke tak tu? Expel lactic acid. Apa benda? Expel lactic acid. Macam mana dia nak expel lactic acid? Ini cerita oxygen debt dalam badan you. Dia cakap masa badan you dalam keadaan oxygen deficient state. Okay, ini yang oxygen use, exceed oxygen supply. Okay, penggunaan oksigen dalam badan melebihi apa yang badan boleh supply kepada sel. Because of that, badan tak cukup oksigen, so badan incure. Badan tengah mencipta atau bukan mencipta. Tengah incure oxygen debt. Okay, tengah undergoing oxygen debt. Alright, so dalam situasi ni badan akan hasilkan lactic acid. Macam mana nak buang lactic acid tu? Ano? Oxidize. Oxidize? Oxidize tu maksudnya apa? You baca ni oxidize. Apa maksud oxidize ni anak? Payah macam ni. Kalau sebut perkataan oxidize, what does it remind you of? Oxidize tu dekat dengan perkataan apa nak? Oksigen. Oxygen. Okay. Oxidation ni berlaku dalam proses, dalam presence of oxygen. In order for us to remove lactic acid, okay, kita perlukan oksigen. Kalau dulu dia tunjuk the word equation for it. Okay. Lactic acid plus oksigen, akan hasilkan, you akan dapat eventually carbon dioxide dan water. Okay. Ini yang akan berlaku. So eventually dia akan tukar juga lactic acid ni kepada carbon dioxide dan water, cuma ini berlaku ini
once the vigorous activity dah stop. Okay, ini cara badan you bayar oxygen debt. Oxygen debt akan dibina sepanjang you buat eksperimen. Sebab tu you nampak ni, okay, dia tunjuk pada you yang warna pink ni yang teacher cerita pada you. Okay, your body needs actually this much oxygen tapi badan hanya boleh ambil banyak ni. So, this part is where your body is actually lacking in oxygen. That shows where your cells is actually doing the anaerobic respiration, lactic acid fermentation. Okay. Once you end the exercise, you dah berhenti buat exercise. Kenapa dekat dah berhenti? Ini bermaksud at this point, badan dah tak require penggunaan oksigen yang melebihi supply. Okay. Tapi because we have accumulation of lactic acid dalam badan and lactic acid can only be removed in the presence of oxygen. So kalau you tengok dekat sini, ini kita panggil zone recovery. Okay, ini masa ialah masa recovery you. Dan masa recovery you, apa yang berlaku pada badan you ialah your badan masih akan ada high breathing rate and high heart rate. Okay, heart rate dan breathing rate you masih akan tinggi sebab you perlu ambil excess oxygen untuk remove lactic acid. Okay, tolong fahami. Dalam situasi biasa teacher sekarang, teacher ambil oksigen untuk maintain sel teacher berfungsi dalam keadaan biasa. Okay. My body tak ada accumulation of lactic acid. So the normal amount of oxygen yang teacher boleh ambil cukup untuk badan. Once I have the lactic acid accumulation, teacher perlukan oksigen untuk badan buat kerja biasa dan teacher perlu tambahan oksigen untuk remove lactic acid. So itu bermaksud in this particular zone, masa ni teacher perlu oksigen lebih lagi. Okay, masih perlu oksigen lebih sebab ada dia ni teacher nak remove menggunakan oksigen. Okay, so kita cakap masa recovery ni ialah masa you bayar oksigen debt dan bayar oksigen debt ni bermaksud breathing rate is still high. Okay, untuk take in excess oxygen. Alright, and heart rate is still also high. Okay, again untuk bantu pump darah lah. Ambil oksigen lebih tak guna kalau tak boleh hantar lebih. Alright. So until you dah habis bayar ini end of recovery ini, that's when selepas ni baru your heart rate and your breathing rate akan kembali kepada rate normal. Faham ke dok anak? Faham. Faham. Faham ke dok? Tahulah tu ha. Kalau okay, ini teacher bagi tahu pelajar sepanjang masa. Kalau you tak mampu nak faham, memang akan ada pelajar yang otaknya tak mampu nak faham biologi macam-macam mana pun. Then your last option ialah hafal. Okay. Nak tak nak kena hafal juga macam-macam mana pun. At least hafal lah hanya untuk exam. Okay. This is not a good nasihat yang teacher boleh bagi kepada pelajar. Tapi one way or another, you do have to find ways to be able to answer question dalam exam. Alright. So, benda-benda ni kena hafal all the information yang ada dalam buku teks. It's good enough bahawa buku teks you sekarang dah simplify banyak benda kepada points atau gambar. Tapi pelajar, benda-benda macam ni akan menyebabkan pelajar lagi malas lah sebab dia nampak buku teks dia simple. So, tak apa. Baca lambat-lambat pun tak apa. Bear in mind, information yang ada dalam buku teks tu ialah untuk pengetahuan dan pemahaman. Okay? Itu akan bantu you menjawab soalan aras pengetahuan dan pemahaman. Okay. Terus kepada this. Question 4. Baru 4 soalan. Tadi siapa? Teacher suruh siapa tadi? Wano Alia Fakihah kan? Betul? Betul. Alright, seterusnya Alifi. Alifi belum kan? Alifi, ada ke tak Alifi? Ada je. Amna? Ada. Okey, apa jawapan untuk number 4 Alifi? Belakang tu bagus mata.
Betul jawapan tak Alifi? Okay. Bear in mind ini dia punya formula dia kena hafal Okay. Glycolysis is the conversion of glucose to pyruvate. Pyruvate tu ialah the midpoint lah antara glucose dan ATP. Okay, walaupun dalam equation asal kita tulis pada U macam atas tadi. Okay, equationnya macam ni. Glucose plus oksigen ni terus dapat carbon dioxide, water dan energy. Tapi proses ni dipecah kepada dua. Okay, glucose dia pecah dulu kepada pyruvate dan pyruvate tu baru akan combine dengan oksigen lah. Okay. So, kalau you tengok dalam buku teks you, dia tulis basically, dia simplify kepada you dalam bentuk equation yang mudah macam ni. Dia hanya bagi word equation sahaja. So, tak perlu bimbang lah pasal dia punya chemical formula. Okay. So, bear in mind, oxidation ni bermaksud dia melibatkan kehadiran oksigen. Okay, and because dia memerlukan, proses ni memerlukan enzim. Enzim tu ada dalam mitokondria, sebab tu dia pecah kepada dua tempat lah. Okay, alright. Ini basic je lah, sorry. I keep messing up this. So ini soalannya untuk, okay, jawapannya ialah C. Number 5. Number 5, Adib. Adib, ada ke tak Adib? Ada je. Okay. What is the answer for number 5? B. Apa dia? D? B. B. Bola ke delta? Bola. Okay. Alright, dia tanya you which condition does water flow across the gills. Kalau nak flow across the gills ini, kalau bahasa mudahnya, ikan tu tengah sedut air ke tengah buang air? Adik? Sedut je. Sedut? Dalam human kita ada inhale exhale kan? Dalam fish pun dia ada inhale exhale. Okay, inhale tu prosesnya ialah masukkan air ke mana? Adik? Masukkan air ke mulut. Okay, exhale dia macam mana? Macam mana ikan exhale? Exhale kot gil. Okay. So yang dia tanya you ni proses inhalation ke exhalation dalam fish? Exhale. Okay. So kalau exhalation, alright, air nak keluar melalui gil. So apa yang tengah cover gil? Apa struktur yang cover gil anak? Operculum. You ada ikan, tolong kenali struktur you anak. Ikan, mulut dia duduk sini, ini tempat dia inhale. Air akan masuk kot ni, air akan keluar kot mana bila dia exhale? Kalau you tak faham bahasa yang tinggi, okay, simplifykan information at least dalam otak you untuk bantu pemahaman you. Alright? Sebab soalan tu straightforward gila. Tengok dalam buku teks you. Okay, kalau you tengok in fish, alright, inhale untuk fish bermaksud dia draw water into the mouth. Okay. Tapi disebabkan dia punya respiratory surface dia ialah di gil, dia kena cari jalan untuk pastikan air tu lalu gil. Okay. Bila dah lalu gil, air tu akan keluar selepas gil dah ambil all the oxygen. Itu proses exhale dia. Okay. Unlike us human, kita draw udara masuk dalam lung, kita force udara keluar dari lung. Untuk fish dia tak ada.
air dia tak keluar melalui mulut. Okay, arah air dia sehala sahaja masuk ke mulut keluar. Lalu kok gil keluar melalui this opening di sisi dia yang kita panggil operculum. Alright. So untuk fish mudah gila je sebenarnya untuk you ingat. Kalau dia nak draw air masuk dalam mulut, obviously mulut kena buka. Tapi dia ada dua bukaan kan, mulut dan operculum. Satu yang terbuka, satu lagi kena tutup. Alright. So if the mouth is open, then the gill has to be closed. Okay, the operculum covering the gill must be closed. Kalau air nak keluar, kita cakap tadi air keluar melalui operculum. Okay, at this point operculum kena buka lah. Gill kena, mulut dia kena tutup. Itu sahaja yang you kena faham. Alright. So tolong tengok pilihan jawapan ni boleh reject awal-awal. Pelajar mana yang pilih A tu dia sangat tak faham apa yang tengah berlaku. Okay, kalau ada yang tengah memilih A. Alright, untuk fish rule-nya ialah satu opening buka, satu opening lagi kena tutup. Okay. Dan kalau buka, air akan masuk melalui mulut kalau mulut buka. Itu waktu dia inhale. Waktu tu air berkumpul dalam mulut sahaja. Okay. Dan teacher cakap banyak kali kalau you nak draw anything in, the pressure dalam mulut you kena rendah. Lebih rendah daripada kat luar lah. That's how you get things to go in. Okay. Tahu kan? Tahu ke tak ni rule pressure ni? Yeah. Anak, you belajar kan dalam fizik kan tekanan? Yeah. Wujud ke tak ni yang lain ni ha? Wujud. Okay. Ini dia memang guna prinsip tekanan. Inhalation, exhalation dalam binatang mana pun dia memang akan menggunakan prinsip tekanan. Dan tolong faham tekanan anything, udara ke air ke, dia akan bergerak dari tempat tekanan tinggi ke tempat tekanan rendah kan? Betul? Betul. Okay. Dan rule untuk tekanan ialah if you want to change the pressure, you change the volume. Betul? Betul ke salah? Betul. Basic. Dia tak ada benda yang you boleh confuse kalau you faham konsepnya di sini. Okay? So kalau betul, teacher tak cakap salah jawapan dia. Dia pilih B tadi betul dah. Cuma kalau teacher suruh you explain. Explain macam mana fish ni inhale atau exhale. Dia nak determine inhale atau exhale pun salah tadi anak. Tolong ingat bahawa, okay, rule dia mudah sahaja. Alright, you can go either macam mana? Dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, tak ada masalah. Okay, maksud teacher ialah sama ada you nak go tekanan tinggi dulu, tekanan rendah dulu, nak determine itu dulu, ataupun you nak determine udara atau air nak keluar atau masuk dulu. Alright, the thought processnya ialah air perlu masuk ke dalam mulut, let's say. Okay, air nak masuk dari luar, masuk ke mulut. Contohnya macam ni. Okay, so luar kena tekanannya tinggi, dalam kena tekanannya rendah. Itu yang kita nak fahami. Alright, if I want to draw water from the outside into my mouth, let's say, then I have to create a differences in pressure in which the outside have higher pressure than the inside. Okay, and if I want to lower the pressure inside, I have to increase the volume. The bigger the volume, the lower the pressure. Itu rule-nya. So, macam mana teacher nak increase the volume, teacher akan lower the buccal cavity. Sebab buccal cavity ni ialah ruang mulut. Makin rendah dia punya, bukan dinding lah, I guess itu lantai dia. Okay, makin rendah lantai dia, makin luaslah ruang dalam tu. Alright, faham ke tak tu? Anak? Faham. Okay. So kalau teacher nak push air keluar across the gill, out the operculum, obviously operculum kena buka, mulut kena tutup. Alright. And teacher nak paksa air dari mulut keluar. So I have to make sure pressure dalam mulut lebih tinggi daripada luar. So teacher kena increase tekanan. Nak increase tekanan, kecilkan volume lah. So kecilkan volume maksudnya kecilkan ruang buccal cavity teacher. So apa nak buat? Naikkanlah lantai ruang tu supaya
ruang tu jadi sempit. So tekanan dia jadi tinggi, air akan dipaksa keluar. Itu je rule dia sebenarnya. Sama je macam lung you. Okay, you expand your lung, you tarik nafas tu, you tengah membesarkan saiz lung you supaya volumenya besar, tekanannya rendah. So udara luar tekanan lebih tinggi daripada dalam lung you, udara luar boleh flow masuk dalam lung. Itu rule-nya, sentiasa macam tu. Okay, boleh anak? Boleh. Malaysia. Soalan ni kalau you nampak macam mudah, ini boleh keluar dalam soalan esei atau soalan struktur bernilai. Kalau you tengok tadi prosesnya kat sini, mekanisme ni kan, inhalation, exhalation ini kan, ada berapa point? 4 bullet point, bermaksud dia boleh jadi soalan esei 4 markah. Describe atau explain how water is drawn atau how fish inhale. Inilah yang dia nak, prosesnya satu-satu. Okay, sebab tu teacher cakap tadi kena ada thought process dan bear in mind proses ni kalau salah aturan habislah markah you, semua hilang. Okay, you letak point 4 di nombor 1, salah. Kena ada train of thoughts tu. Sebab tu teacher ajar you proses step by step. Boleh? Boleh teacher. Boleh. Okay, number 6. Last question untuk hari ni. Nombor 6. Tadi ialah Alifi kan? Tadi ialah Adib, betul? Aisyah Akilah, ada tak Aisyah Akilah? Ada. Okay, question number 6. Apa jawapannya? Awal-awal lagi keluar ada jawapan tadi kan? D. Apa dia? D. P tu apa? Oksigen dengan karbon dioksida. Okay. Ini soalan berulang. Macam atas tadi. Okay, kalau you dah hasilkan formula ni di atas dan ini akan jadi soalan mudah dan free lah pada you. Okay, aerobic respiration tolong ingat. The moment kita sebut aerobic bermaksud dia kena ada oksigen. So ini decide wajib ada oksigen no matter what lah. So P pilihan you hanya oksigen sahaja. Dah boleh delete dah A dan B. Okay. Dan aerobic respiration menghasilkan carbon dioxide and water. So jawapan mudah lah D sahaja. Okay. I will stop the discussion here. Kita akan berhenti di soalan 6. Teacher akan sambung lagi later. Cuma tolong fahami anak-anak. Bila teacher discuss soalan, okay, my main focus is not to get to the right answer. Okay, my main focus is always to point out why the right answer is the right answer and why the wrong answers are the wrong answers. Okay, teacher nak ajar pelajar untuk buat argument bila you melihat kepada soalan. Dan itu ialah salah satu cara teacher benefit from paper 1. Okay, sebab paper 1 ni kalau you nak score, cara mudahnya senang je latih to be. Jawablah sebanyak mungkin soalan-soalan objektif. Chances are untuk topik tu soalan-soalannya akan hampir berulang je setiap tahun pun, lebih kurang. Okay, so kalau you dah jawab soalan sampai 10 tahun, previous questions, previous years, then chances are you akan jumpa the similar set of questions. You akan sangat familiar. So, nak score paper 1 mudah. Tapi macam mana nak bantu supaya paper 1 you tu boleh membantu paper 2. Itu yang susah. Okay. So, teacher akan share kertas soalan ni dalam group Telegram. Okay. Tolong go through, cari jawapan yang betul siap-siap dan sediakan argument. Kenapa jawapan you betul atau kenapa soalan-soalan lain, pilihan-pilihan jawapan lain salah. Boleh? Boleh. Boleh. Alright, so soalan tu teacher akan share dalam bentuk PDF. Kita akan sambung discussion, cuma teacher akan tengok sebab esok, kelas kita esok kan? Penat kita. Kelas esok kemungkinan kelas Cikgu Azida akan join kita sebab Cikgu Azida nak pass kelas daripada teacher. Dia ada kerja esok. So kalau kelas Cikgu Azida dah discuss soalan exam, kita mungkin akan sambung dengan syllabus je lah. Alright, so kita tengok dulu macam mana esok.
Kalau kelas Cikgu Azida belum discuss soalan, dia boleh join je lah discussion kita. Cuma I'm not in rush lah, teacher tak ada tengah rushing untuk kejar syllabus sebab kita okay, right on track dengan syllabus kita. So teacher minta dalam teacher membebel ni tolong take note, okay, apa yang teacher cakap sebab banyaknya yang teacher nak cuba buat ialah kaitkan dengan kemahiran SPM. Siap-siap lah untuk you. Sebab walaupun teacher tak suka mengajar hanya fokus kepada exam, still I can't deny bahawa fokus utama you ialah SPM. Okay, so those of you yang tengah struggle dengan biology, kalau ada, alright, teacher minta betulkan balik minda you. Okay, fokus biar kepada walaupun you rasa biology tak fun untuk belajar, cari jalan supaya you boleh score exam at least. Teacher tak akan marah pelajar yang tak nak buat dah biology lepas SPM, tak ada masalah sebab it's hard. It's not for everyone. Tapi nak tak nak you masih kena sit for the exam. So cari jalan supaya you can at least answer soalan dalam exam. Okay? Alright, I will end the lesson here. Tapi sebelum teacher akhiri, ada soalan daripada sesiapa? Okay, kalau tak ada soalan then that's all. We will spend for today. Okay, I'll see you guys again tomorrow. Kita masih akan menggunakan link yang sama, so tolong be punctual. Last sebelum teacher tinggalkan you, Hazika Husna masuk ke tak ni? Masuk. Okay. Alright, itu sahaja untuk hari ini. I'll see you guys tomorrow. Thank you for your attendance and your attention. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you teacher. Okay, thank you. Thank you, teacher. Okay, teacher. Thank you, teacher. Thank you.